Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Datuk Muhammad Ghazali bin Muhammad Yusuf, pengerusi Nusatek Sdn Berhad, yang juga merupakan pembiaya kepada kursi Hamka kita pada hari ini. Yang dikasihi Profesor Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Bidang Pustaka Informatika dan Digitalisasi, yang saya rasa mungkin baru sampai kah? Baru tiba daripada Jogja, Jakarta. Ahlan wa sahlan ke negeri Perlis. Dikasihi sahabat saya Profesor Dr. Bambang Satiaji, yang dikasihi Profesor Dr. Waluyo Adi Siswanto, Naib Chancellor Umam, dan segala tetamu yang hadir pada hari ini. Sepatutnya, seyogianya ialah tajuk ini dibicarakan oleh wakil dari Indonesia sendiri, dan saya datang untuk mendengar. Cuma mungkin kerana meraihkan tuan rumah, saya diminta memberikan tugasan ini. Saya sehari dua ni begitu sibuk dan baru pulang dari Jakarta, dari Jogja, dan tak sempat untuk meneliti lebih detail tentang Profesor Hamka. Tetapi pagi ini saya sempat tengok sebahagian artikel saya yang saya berikan. Saya rasa ada lebih kurang 14 muka surat ni, untuk sama-sama kita bicarakan tentang perspektif yang saya lihat perlu untuk saya perkatakan di dalam konteks saya di dalam negeri Perlis ini, dan dalam konteks yang ada. Profesor Hamka itu begitu luas, penulisannya juga begitu prolific. Dia adalah satu orang yang menulis yang begitu banyak di dalam bidang yang berbagai-bagai. Mungkin tidak ada kesempatan yang secukupnya untuk kita memperkatakan tentang keseluruhannya. Tetapi saya ingin menyentuh beberapa sudut yang penting yang saya rasa untuk saya kongsi pada pagi ini. Yang pertama ialah untuk menjadi profesor ataupun doktor, mendapat PhD di sebuah institusi pengajian ataupun keilmuan, tidaklah begitu sukar, terutama pada zaman ini. Ramai saja orang yang bergelar doktor, profesor. Tapi belum tentu sumbangannya itu signifikan kepada masyarakat. Tetapi untuk menjadi seorang reformis yang berjaya merubah masyarakat ataupun memberikan impak yang besar kepada masyarakat, itu tidak mudah. Sebab itu dalam kajian universiti, ia bukan soal menulis research, tetapi impact of the research. Kesan daripada research. Ramai saja profesor yang menulis dalam jurnal-jurnal besar, tetapi dibaca oleh beberapa orang dan masyarakat tak tahu pun. Tetapi penulisan, walaupun jika dikategorikan sebagai penulisan popular dalam dunia akademik, yang mana di segi rankingnya tidak begitu tinggi, tetapi sebahagiannya telah memberikan impak yang lebih besar kepada masyarakat. This is very important untuk kita melihat bagaimana sebuah sistem masyarakat berjalan. Saya ingin meletakkan landasan ini terlebih dahulu, landasan memahami apa yang dikatakan reform ataupun tajdid di dalam di kalangan manusia dan kemudian di dalam agama. Di dalam kehidupan manusia ini adalah makhluk yang we evolve. Kita sentiasa berubah.
Kalau kita tak berubah, kita mungkin tidak ada dalam majlis ini. Maksudnya perubahan, tajdid, reform adalah sesuatu yang di dalam bahasa Indonesia, sesuatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu yang perkara yang diperlukan oleh manusia. Tetapi bagaimana kadangkala kita tidak boleh nafikan dogma yang ada dalam kehidupan manusia. Manusia kadangkala enggan perubahan itu berlaku. Di atas beberapa sebab, dan saya akan sebut. Untuk berubah fashion taklah begitu susah. Sekarang sudah berubah. Mungkin teman-teman kita daripada Indonesia dengan fashion batik Indonesia, lama-lama kalau berada di Malaysia, nanti batiknya pun Malaysia. Jadi isu batik sudah tak timbul. Tetapi untuk berlaku perubahan cara ataupun menu makan, itu tidak begitu sukar. Dua bidang yang paling sukar untuk kita ubah. Dan manusia, you have to pay, kita kena membayar kos yang tinggi. Apa dia? Yang pertama ialah agama, yang kedua ialah politik. Dua hal ini jika sesiapa cuba mengubahnya, dia akan menghadapi risiko yang tidak sedikit. Kerana di dalam bidang agama dan bidang politik, kelompok-kelompok stakeholder atau pemegang taruh yang ada ini, mereka semua mempunyai kepentingan. Kepentingan kuasa, kepentingan pengaruh. Secara umumnya asasnya ialah kepentingan pengaruh. Bila orang itu jadi tokoh agama, dia ada pengaruhnya. Dengan pengaruhnya dia bergerak. Dia mempunyai kedudukan. Jika reform berlaku yang mengubah cara yang dia pegang, itu bererti macam mengubah kedudukannya. Demikian juga politicians in politics. They have the same issue. Soal pengaruh. Maka tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah di dalam agama akan menghadapi tomahan yang hebat. Seperti mana tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah dalam politik. Kerana you akan mengubah, you bukan mengubah idea dalam politik, you mengubah kursi sebenarnya. Kerana lantaran daripada pengubahan idea akan mengubah pemegangnya, pemegang kursi kepada agama dan juga politik. Maka dengan itu kita lihat di Nusantara ini, mereka tokoh-tokoh yang cuba mengubah menghadapi berbagai rintangan dan tuduhan. Saya kira Muhammadiyah, walaupun sudah 100 tahun lebih, belum pun, walaupun begitu dicoba untuk dihindarkan tomahan dengan Islam kemajuan, dengan berbagai-bagai lagi, dengan universitinya, dengan projek-projek umatnya, dengan ormas yang merentasi latar agama dan latar tempat, pun masih juga sering juga tidak kering daripada tomahan. Itu adalah realiti. Ini adalah mukaddimah yang saya akan sebut. Realiti ini bukan berlaku di dalam Islam sahaja, ia juga berlaku di dalam agama lain. Martin Luther umpamanya, di dalam Protestan, apabila dia cuba melakukan perubahan, dia pada tahun 1400, mati dia 1546, di Jerman, siapa yang melihat filem Luther umpamanya, melihat bagaimana hatta membawa kepada peperangan saudara di Europe. Reaksi Vatikan, Pope dan semua yang enggan menerima
Walaupun slogan Martin Luther, give me the scripture. Berikan bukti, berikan dalil. Samalah yang kita tahu. Give me the scripture, I will follow. Dia menghadapi tuduhan, perjuangan dia sama. Apa yang awak dakwa sebagai Christianity, awak bagi tahu di mana ia disebut di dalam Bible. Dan berapa ramai yang dibakar, berapa ramai yang dibunuh, dan peperangan antara dua pihak tidak pernah berhenti. Sehingga hari ini krisis, walaupun mereka mendiamkan, tapi hatta ia mempengaruhi golongan politik. Golongan politik pun ingin mendekati golongan agama kerana pengaruh, dan menjauhi golongan agama juga kerana pengaruh. Sebab itu saya kata keikhlasan golongan politik ataupun penguasa, raja atau presiden atau sultan untuk mendekati golongan agama, dia mempunyai dua unsur. Sama ada kejujuran beragama atau kerana menumpang pengaruh supaya menguatkan politiknya. Maka Martin Luther dia diselamatkan oleh seorang wilayah yang kecil di Jerman, oleh raja yang tak besar kuasanya. Dengan apa yang Martin Luther buat, ialah menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman. Sebelum ini semua orang hanya tahu Kristian, tak boleh tahu nas. Awak tak ada hak mengetahui nas. Sebab itu bila dia lakukan itu, telah berlakulah perpisahan selama-lamanya. Perubahan dalam politik. Nelson Mandela, semua kita tahu. Bukan soal keadilan, bukan soal apartheid itu, bukan soal itu saja, tapi mengubah itu, mengubah sistem di selatan Afrika, South Africa. Saya pun pergi. Tapi isunya ialah isu, siapa baca buku Long Walk to Freedom akan melihat bagaimana Nelson Mandela memperkatakan, sukar sangat kau untuk mereka. Kenapa perlu menghadapi semua kebangkitan? Ubah ajalah. Tapi bukan soal mengubah idea. Kalau you ubah idea, you mengubah kursi you sendiri. Sebab itu, politician dan juga penguasa tidak mudah dalam hal ini. Saya tidak mempanjangkan hal ini, dan cuma saya nak sebut ini adalah realiti yang berlaku pada zaman ini. Kembali kepada golongan agama, sebelum saya pergi kepada Buya Hamka. Golongan agama, sekalipun kita lihat mereka kadangkala, ini yang tak terlibat, janganlah terasa saya bercakap umum. Seringkali golongan agama itu, dia dapat sabar dengan makanan yang dia berzuhud di dalam makanan. Dapat zuhud juga di dalam pakaian. Tapi tidak dapat zuhud di dalam riasah, di dalam kepimpinan. Jika pandangan itu mencabar hartanya, dia mungkin boleh bersabar. Tapi jika mencabar kedudukannya sebagai mufti, sebagai kiai, sebagai pak syekh, sebagai ulama, tok guru, itu tak dapat disabar. Karena itu bukan soal, hatta ketika itu walaupun dia tahu benar, tapi ia menolak kebenaran itu. Kalau itu menggugat, kalau menggugat hartanya tak apa, tapi menggugat kedudukannya, kebenaran tidak akan mudah diterima. Sufyan Ats-Tsauri, tabi'i besar, menyebut hal ini. Kata dia, ma ra'aitu zuhda fi syai'in aqalla minhu fir riasah. Aku tidak pernah melihat kezuhudan yang lebih kurang, paling kurang wujudnya di dalam riasah, di dalam kepimpinan. Tara rajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal wal liba wal thiyab fa in nuzi'a ar-riasata hama 'alayha wa 'ada. Kamu melihat satu orang yang zuhud pada makanan, pada minumannya, pada harta, pada bajunya. Tapi kalau dibentangkan kekuasaan, dia akan bertarung kerananya.
Di dalam konteks masing-masing, orang politik dengan kerusi politiknya, kiai dengan kerusi kekiaiannya, tuan guru dengan kerusi tuan gurunya. Sebab itu kita menguruskan negeri, kita tahu susah. Imam masjid kadang-kadang sudah berusia 70 tahun, sudah tak boleh baca dengan baik. Masih belum mau berhenti dia sebagai imam. Bukan kerana dia minat menjadi imam, tapi kerana dia tahu jika dia berhenti menjadi imam, semua yang ada di kelilingnya ini juga makin berkurangan. Atba', followers, people who listen to you, pengikut, orang yang mendengar apa yang kita kata. Ini adalah satu ujian yang besar. Saya kembali kepada Profesor Hamka dengan kerusi ini. Saya tak tahu hari ini saya ada berapa minit nanti. Supaya saya... Mana kerusi? Berapa minit saya ada? Oh, ada. Saya nanti 2 jam. Profesor Hamka, saya tidak mau memperkatakan beliau tentang, saya tahu ada, saya terlupa untuk address kepada Buya Afif Hamka tentang sebagai putera yang ke-9. Ya. Tapi apa yang saya nak sebut ialah, kalau kita lihat kepada penulisan Profesor Hamka itu begitu berbagai. Saya lihat kekuatan di dalam sejarah sangat hebat. Saya membaca. Apabila kita membaca tulisan Hamka, kita jangan, Buya Hamka, kita jangan membayangkan zaman kita. Zaman tidak ada internet. Zaman bukan mudah untuk mendapat maklumat ini dengan segala angka yang detail ini. Saya lihat apabila dia menjawab tahun, di mana peristiwa terjadi, bukan perkara-perkara yang zaman dahulu yang mungkin sudah ada di dalam Syiar A'lam Nubala, Tarikh Baghdad atau Umamul Muluk. Tapi peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar dunia ketika itu. Ini sangat menakjubkan. Ini sangat menakjubkan. Saya selalu berfikir mungkin beliau ada tim research yang kuat untuk menghasilkan maklumat-maklumat yang banyak itu. Dan sebahagiannya saya lihat beliau pergi ke pustakaan yang berbagai-bagai untuk collect data untuk menjawab orang-orang yang mentohmah beliau dan ataupun idea yang bertentangan dengan beliau. Kalau kita tengok tenggelam kapal Ben David, kita dapati bahawasanya tenggelamnya kapal Ben David macam Hamka itu sosoknya tidaklah begitu kiai ataupun begitu ulama. Tapi ketika beliau menulis buku seperti Tasawuf Moden, sosoknya sosok spiritual. Tapi ketika beliau membahaskan bab-bab yang akan saya sebut nanti, melihatkan jangkauan keilmuannya yang hebat. Hatta isu-isu moden. Semalam tadi saya baca Kenang-kenangan di Malaya, tulisan Profesor Hamka, yang saya rasa sangat menarik. Ketika mengulas isu raja-raja Melayu. Ni yang mendengar ni dia pergi baca, nanti dia kata lain pula. Di sini di Malaysia sensitif. Tapi beliau Hamka mengulasnya dalam kerangka apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang menyebabkan kejatuhan raja-raja Melayu sebagai satu iktibar untuk difikirkan. Sangat bagus untuk dibaca tajuk itu. Kata Hamka, saya quote dalam tulisan Hamka dalam Kenang-kenangan Hidup, ini dalam bukunya Kenang-kenangan Hidup. Saya mulanya tidak tahu apakah saya ini sudah dilahirkan untuk menjadi pengarang. Kalau dikatakan bahawa saya dilahirkan untuk menjadi ulama, itu lebih tepat. Di kiri kanan saya, dalam lingkungan saya, kitab-kitab ayah saya yang tersusun dalam almari, yang berderet-deret di dinding, perdebatan yang hampir setiap hari terjadi di rumah atau di surau beliau tentang perkara-perkara hukum agama, semestinya membentuk saya menjadi ulama saja. Bukan ulama yang disertai menjadi pengarang. Kalau saya mengarang juga, tentulah urusan keagamaan semata-mata yang akan saya karang. Tetapi meskipun yang menggelorakan karangan, keluar itulah jiwa keislaman. Tetapi meskipun yang menggelorakan karangan keluar itulah jiwa keislaman.
sampai batas umur saya 45. Orang lebih suka menamai saya seorang pengarang dan seorang ulama jua. Dan saya sendiri pun lebih suka dikatakan pengarang daripada dikatakan ulama. Tetapi setelah 45 tahun, tambah ke atas umur saya, bertambah condonglah harapan orang agar saya menjadi ulama. Dan karangan saya keluar selepas 45 tahun. Yang keluar sampai 45 tahun dengan saya sedari atau tidak lebih cenderung kepada soal-soal agama Islam dengan falsafahnya. Ini menggambarkan penulisan beliau. Beliau lahir pada tahun 1908, dia kita kena tahu pada zaman itu. Dan ada tokoh-tokoh reform. Nanti saya akan sebut di Perlis ni ada seorang tokoh, Abu Bakar Syari, yang disebut oleh Hamka. Buya Hamka lahir pada tahun 1904. Jadi, dan beliau kembali ke rahmatullah pada 24 Julai 1981. Saya sebenarnya berhasrat supaya Muhammadiyah ini menjemput imam-imam, mungkin pada sisi yang lain saya ingat, lebih ramai untuk memperkenalkan Muhammadiyah. Dan juga memperkenalkan tentang apa yang berlaku di Indonesia yang mana merupakan rakan Perlis sekarang ini, supaya kita memahami jalur dan latar sejarah perjuangan. Hamka, saya ambil beberapa poin penting untuk saya kongsi di sini. Nama beliau, mungkin bagi orang Malaysia, anak-anak muda saya sebut yang Indonesia sudah tahu, iaitu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, lahir di Sumatera Barat. Dan ramai ada orang Malaysia berubah nama anaknya Hamka. Dia ingat Hamka tu nama. Hamka itu singkatan. Dia tak tahu bahawa Hamka tu bukan nama Arab. Hamka tu Hamka. Bapa beliau namanya Rasul, tapi apabila pulang daripada Mekah ditukar menjadi Abdul Karim. Saya ingin sebut apa yang Hamka sebut tentang ayah dia. Ketika mereka berpolemik tentang isu tarikat Naqsyabandi. Lihat pada muka surat 6, Hamka sebut dalam bukunya tentang ayahku. Setelah dimesyuaratkan dengan secara halus diadakan oleh Haji Jamil Kampung Pondok Padang satu jamuan makan di rumahnya, dipanggil ulama-ulama Padang yang ternama, iaitu Tuan Syekh Khatib Ali, Khatib Sayyidina, Tuanku Syekh Bayang, Tuanku Syekh Seberang Padang, dan Imam Masjid Ganting. Dari pihak kami hadir Ammi Daud, saya sendiri, Tuanku Syekh Syed Abbas, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah. Sehabis makan bersuka-suka, barulah Haji Jamil meminta fatwa kepada ulama yang hadir untuk menjadi pegangan hidupnya, iaitu tentang tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang sekarang banyak menjadi perbincangan. Ini cerita buku Hamka Kut, ayahnya Tuan yang dicerita kepada Hamka oleh murid ayahnya, iaitu Tuan Syekh Abbas. Tuan Syekh Abbas ni cerita kepada Hamka. Semua ulama yang hadir saling memandang hendak menjawab. Kami golongan yang telah berpegang dengan pendirian Syekh Ahmad Khatib berdebar-debar menanti pendirian Tuan Rasul, yakni ayah Hamka. Akhirnya kerana masih berdolak dalik menjawab, beliau pun tidak sabar lagi. Beliaulah yang terlebih dahulu menyatakan pendirian bahawasanya merabitahkan guru dalam melakukan suluk itu tidak ada asal pada syariat. Kafiat-kafiat yang dibuat penganut-penganut tarikat itu tidak ada yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Suaranya lantang dan tegas, bukan main gembira kami mendengar keterangannya. Haji Jamil selalu pula mengemukakan bantahan seakan-akan mempertahankan tarikat, tetapi setiap bantahan yang didatangkan itu ditolak dengan hujah yang tegas. Akhirnya ulama-ulama tua tadi tidak dapat menahan hati, lalu tampil mempertahankan tarikat. Satu demi satu mereka ditentang oleh Tuan Rasul, yakni ayah Hamka, dengan hujahnya yang kuat dan suaranya yang lantang. Apatah lagi kalau beliau tersinggung, beliau lekas marah. Tetapi marahnya itu bukanlah menghilangkan akal, melainkan menambahkan kuat hujahnya dan hebat tangkisannya apabila diserang.
Hamka walaupun dia orang Muhammadiyah, tapi ia bukan ilmu, kehidupan, latar pemikiran lahir di rumahnya. Melalui pendirian ayahnya sendiri di dalam isu-isu agama yang seperti ini. Isu agama yang seperti ini. Ada tokoh yang mana apabila dia masuk ke dalam organisasi ormas, maka dia menjadi kuat kerana dia bersandar pada ormas itu. Tetapi ada tokoh yang ormas itu menjadi kuat karenanya. Dan kalau kita tokoh yang hebat ialah tokoh itu dia tidak memerlukan ormas, ormas itu memerlukannya. Dan Hamka adalah sosok yang sedemikian. Walaupun Muhammadiyah itu begitu besar dengan hebatnya, tetapi kehadiran Hamka ke Muhammadiyah itu sebenarnya memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah. Dan jika kita lihat isu tentang tasawuf dan seumpamanya, saya tengok pada muka surat 8. Saya nak cerita bagaimana Hamka itu membesar kerangka ayahnya. Profesor Hamka menceritakan pendirian ayahnya ketika kematian datuknya yang terpaksa menghadapi adat yang tidak berasal dari ajaran Islam. Kata Profesor Hamka, sebagai anak yang mencintai ayah, beliau turut, yakni tentang cerita tentang bapa dia, tentang ayah dia. Beliau turut bersama-sama saudara-saudaranya yang lain memandikan ayahnya. Bersama-sama juga adik ayahnya, Ammi, tadi ada namanya. Tetapi setelah penghulu-penghulu dan ulama-ulama, tungku-tungku dan lebay-lebay di seluruh danau memutuskan hendak mengadakan kenduri kerana kematian itu, beliau menyatakan pendirian yang tegas bahawa kenduri kerana kematian adalah haram dalam agama. Wahsyah namanya, sama hukum dengan meratap. Yang berasal dari agama hanyalah jika orang pergi menjenguk kematian, membawa makanan untuk orang yang tengah ditimpa duka cita itu. Sebaiknya makanan dimasak. Fatwa ini dilancarkan di suraunya di Muara Pauh. Ini menceritakan tentang kehidupan ayahnya. Maksudnya sisi reform itu bukan saja ada pada diri Hamka, tapi ada pada diri ayahnya. Diri ayahnya. Dan ini memberikan pengaruh yang besar kepada beliau. Cuba lihat pada cerita Hamka datang ke Tanah Melayu. Ini tak apa, saya orang Malaysia yang cerita. Kalau orang Indonesia baca kata lain kan. Hamka cerita tentang kedatangan ayahnya ke Tanah Melayu pada tahun 1916. Lihat pada muka surat 8. Dia, ini saya sebut, pasal dia sebut pasal mufti. Menjadi mufti dalam kerajaan-kerajaan Melayu itu sangatlah megahnya. Memakai pakaian rasmi yang pakai polet, berpisang sesikat di bau. Number one dress. Jubah berukir-ukir benang emas dan serban dari sutra dan berkereta sendiri. Rakyat pun sangat takut dan taat. Sisanya dimakan, sepah sirihnya dikunyah. Dan kalau beliau hendak kahwin, bismillah. Seterusnya Profesor Hamka kata, sebelum beliau datang telah keluar fatwa Syekhul Islam, yakni gelaran mufti Tanah Melayu itu menyatakan bahawasanya akan datang kemari seorang ulama yang sesat lagi menyesatkan, Wahabi, kaum muda tidak percaya kepada ulama-ulama dan keluar dari mazhab Syafi'i. Ini Hamka cerita peristiwa 1916. Kemudian kata Hamka lagi, bahkan ketika terjadi pertemuan ulama Sumatera Malaya yang diadakan Jepun pada tahun 1943 di Singapura, sengaja beberapa orang ulama Singapura menemui kami sebelum perjumpaan dimulai. Menyatakan bahawa sekali-kali jangan dibawa kemari fahaman-fahaman yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini Muhammadiyah boleh ambil nota. Dan keluar dari mazhab Syafi'i. Ketika ada kawan-kawan yang nakal memberitahu bahawa saya anak Haji Rasul, yang ini Hamka, mata ulama itu melotot seperti biji rambutan melihat saya, dan saya pun nekat pula bagaimana nekatnya ayah saya. Takut benar ulama-ulama di sana. Kalau pada waktu itu bahawa mazhab Syafi'i akan berubah lantaran kaum muda Sumatera dan Muhammadiyah di Jawa. Alangkah sempitnya
Perkara pakaian pun mereka kaitkan dengan mempertahankan berfikir dalam satu mazhab. Tiada heran sebab faidulisme raja-raja di sana sebagai raja Islam bersandarkan kepada ulama kolot yang mengutamakan taklid kepada ulama supaya rakyat taat kepada ulama, ertinya kepada raja, ertinya kepada Inggeris. Ni siapa yang dengar ni cerita sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Tapi ini adalah realiti. Keengganan untuk berubah. Yang mana telah Hamka bangkitkan di dalam penulisannya. Ramai orang Malaysia berminat dengan Hamka, tapi ia tidak tahu akar kepada pemikiran Hamka. Kalau dia tahu tu dia susah hati sikit. Tapi pelis okey, kita meraihkan pada hari pertama lagi. Ini imam-imam di belakang ada kertas kerja saya? Kata Hamka lagi. Cuba tengok muka surat 9 tu. Memang apabila dia, sebenarnya saya kena tulis atas sikit. Hamka jawab mereka yang mula memfitnah gerakan pembaharuan. Dan fitnah memang dahsyat ketika itu. Dan begitu berkesinambungan setiap zaman. Kata Hamka, memang apabila orang kehabisan hujah dan alasan, mereka pun kembali memakai pekakas fitnah. Dan inilah yang menyebabkan pecah belah umat Islam berkaum tua, berkaum muda. Sebenarnya berkaum tua bukan tuan, berkaum tua. Dulu isu kaum tua, kaum muda. Kaum tua ni konservatif, kaum muda ni reformis. Bagi kami yang dikatakan kaum muda itu tidaklah keberatan jika dituduh Wahabi. Tuduh dah masa tu. Masa zaman tu. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu semasa pengetahuan agama hanya boleh dipercayai oleh mufti sahaja, mungkin orang takut dikatakan Wahabi. Ini Hamka kata lama. Tetapi sekarang yang telah tahu bahawa Wahabi tidak lain adalah penganut mazhab Hambali, dan memang mazhab Hambali itu terkenal mazhab yang keras mempertahankan sunnah, dan yang berpengaruh memperbaharui faham mazhab Hambali itu ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Oleh sebab itu bagi kami dituduh Wahabi bukanlah satu penghinaan. Tapi kita dipelis bukan Wahabi lah. Tapi ertinya tuduhan itu, tuduhan yang sama, berbeza aja ya Wahabi, berbeza ya Wahabi. Dan Muhammadiyah Indonesia pun cuba mengelaknya, tapi walaupun saya tengok sedikit berjaya, tapi banyak juga yang kurang berjaya. Kadang-kadang. Isu kaum tua dan isu kaum muda ialah isu yang dibangkitkan pada zaman itu. Kalau kita lihat Hamka pada muka surat 10 tu menyebut, ini boleh tengok kod buku-buku Hamka yang saya ambil tentang isu yang sama yang Hamka bangkitkan. Tentang menurut lughah yang dipakai dalam bahasa Arab dinamakan mazhab salaf, dan salaf itu artinya nenek moyang yang dahulu-dahulu. Lawannya ialah khalaf. Di Mesir golongan Muhammad Abduh dinamai mazhab salaf. Orang Wahabi di tanah Arab juga dinamakan juga mazhab salaf. Artinya semuanya kaum tua. Inilah suatu pengertian yang salah yang berlaku di negeri kita selama 50 tahun. Maka tukang-tukang bid'ah, tukang khurafat, tukang menambah-nambah tiang agama atas tiangnya yang asli sepatutnya digelar kaum muda, dan yang hendak langsung berpegang dengan yang asal dan hulu agama sepatutnya digelar kaum tua. Dan kaum tua dan muda di Indonesia dan Melaya dan Siam sudah taklid sahaja erti yang salah 50 tahun lamanya. Maksudnya Hamka kata patutnya yang dinamakan kaum tua itu ialah pembaharuan, kerana mereka balik kepada mazhab salaf. Dan kalau kita tengok idea Hamka sama juga dengan idea pembaharuan di sini, mereka lebih kepada Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan juga sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, Rashid Ridha. Bukan idea Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudiannya, saya bukan pro atau kon, tapi ramai orang ingat asalnya daripada Muhammad Abdul Wahab, tapi tidak. Pembaharuan di sekitar Asia Tenggara banyak pada hari-hari awalnya terpengaruh dengan gerakan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Jamaluddin Al-Afghani juga termasuk dalam rangkaian itu, guru mereka. Walaupun Jamaluddin Al-Afghani itu kadang-kadang ada sikit diskusi mengenainya.
Okey. Kemudian ini yang hamka timbul, maksudnya isu kaum tua, kaum muda dan isu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Sehingga tengok muka 11, hamka menyebut kaum muda dan kaum tua pun tidak dapat diukur pada umur. Ada orang tua yang umurnya 90 tahun dan wafat dalam usia lebih 90 tahun. Di dalam usia setua itu dia masih mengeluarkan risalah penebas ke atas bid'ah di Kepala Batas. Kepala Batas ni, Kepala Batas Malaysia. Di Indonesia ada Kepala Batas? Tak ada. Ini yang dibuat oleh Syekh Jalaluddin Penang, Kepala Batas di Pulau Pinang. Yang isinya menegakkan sunnah Rasulullah. Dialah Syekh Tahir Jalaluddin. Syekh Tahir Jalaluddin ni adalah merupakan guru kepada orang Perlis, Syekh Abu Bakar Syari, yang membuat reform, cuba buat reform di Perlis. Sebelum Abu Bakar Syari pun dah ada orang lain. Tapi Menteri Besar Syekh Ahmad Perlis membawa Abu Bakar Syari daripada Penang dia panggil ke Al-Ustaz, daripada Al-Ustaz dia kerja sana, bawa dia duduk di Perlis. Dia antara pengikut kepada ini. Ada pula seorang pemuda bawah umur 20 tahun, padahal dia tidak mahu berpegang dengan sunnah Rasulullah. Dia hanya berkeras mempertahankan apa yang diterima daripada nenek moyang. Tak mahu berganjak. Maksud dia kata, kaum muda dan tua bukan ukur pada umur. Ukur kepada sikap terhadap pembaharuan. Sikap pada pembaharuan. So saya sebut hal ni dan saya nak sebut, pasal masa tak banyak, saya nak sebut tentang satu buku yang penting yang menyentuh Malaysia, pasal saya mufti, yang selalu saya angkat, iaitu buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor, yang merupakan karya Hamka. Pasal dalam karya ini, kadang-kadang kita akan dapati, saya selalu sebut apa yang disebut oleh Winston Churchill, history repeats itself because no one was listening the first time. Kan? Jadi kita kadang-kadang oleh kerana kita tak ambil perhatian, kita akan tengok dunia berjalan dengan benda yang sama saja, isu pusing-pusing, isu tu juga daripada dulu sampai sekarang. Pada zaman Hamka, kalau hidup pun Hamka ingat mungkin zaman dia juga zaman ni. Sama isunya. Dalam tulisan ini, konflik ini, pada tahun 14 telah Akbar pada 14 Julai 1958 telah mengeluarkan kenyataan Mufti Johor yang telah mengulas dan menyatakan sesatnya kaum pembaharuan, kaum muda ni, yang cuba membuat pembaharuan yang membuka mazhab lebih besar, membuka fiqh lebih besar, dianggap sebagai sesat. Jadi Hamka yang berada di Indonesia telah menjawab Mufti Johor. Sebab tu Hamka tak boleh masuk ke Johor. Dan Umam juga tak boleh buat di Johor. Kata Hamka, melihat cara-caranya Samahatul Mufti sebagai pembela kaum tua di dalam menghentam kaum muda, bagi beliau rupanya tidaklah mengapa memukul kaum muda dengan membuat fitnah. Sekarang Samahatul Mufti rupanya memakai cara-cara pula. Matlamat menghalalkan cara apa sahaja kaum muda dapat dipukul hancur, tidaklah mengapa berdusta. Kemudian Hamka tambah, maka orang tua yang dahulunya berusaha keras mempertahankan gelaran itu dengan segala daya upaya, menuduh sesat, zindik, wahabi, mulhid, orang tua itu sekarang masih hidup untuk menyaksikan dengan kepalanya sendiri kemenangan yang sekian kalinya dari gerakan kaum muda. Akhirnya semua orang hendak dikafirkannya. Maksud ini respon Hamka terhadap apa yang mereka tuduh. Kata Hamka, boleh baca banyak lagi yang Hamka tulis ini. Antara isu yang dibangkitkan ialah isu yang boleh baca sini, tapi saya nak sebut isu dakwaan tidak hormat ulama. Ni saya sebut ni sebab ramai anak-anak muda Malaysia ni, mereka ni tak hormat ulama. Isu yang sama, Hamka pada
dah 50 tahun lebih isu yang sama. Hamka jawab, tengok muka surat 12 tu saya quote, kadangkala dikatakan kaum muda tidak hormat ulama, tidak hormat kepada ulama, padahal yang mereka katakan ulama itu bukanlah Imam Malik atau Imam Syafi'i, tetapi beberapa pegawai kerajaan yang memakai serban dan jubah. Dan beliau pun merasakan dirinya ulama kerana pada tangannya sudah ada surat tauliah. Okey, ini Hamka sebut kritikan. Tengok apa jawapan Hamka tentang isu mazhab yang kata tak hormat ulama. Orang boleh baca ni, tengok isu yang lama. Kedua, cuba tengok penunggu surat 13. Kata orang, kami tidak menghormati ulama sebab mereka pun telah memasukkan pula sebuah lagi tiang baru di dalam Islam, iaitu wajib menghormati ulama. Hamka kata tu tiang baru dalam Islam. Wajib taklid kepada ulama, wajib taat kepada guru. Hal ini saya huraikan dengan saksama. Kaum muda amat hormat kepada ulama. Kaum muda insaf bahawa pengetahuan yang kita dapat sekarang manalah sampainya ke tangan kita kalau bukan lantaran ulama. Kami sangat patuh kepada ulama ikutan kita keempat-empatnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian cinta hormatnya kami kepada beliau-beliau, sehingga kalau ada ulama yang menjadi pengawal di luar yang cuba-cuba menghalangi kami buat bertemu dengan pendapat beliau-beliau, kami siru', yakni memalukan. Ada ulama lain itu, apa yang ulama lain itu, yakni yang cuba halang itu. Dan kami berkata, ke pinggir engkau. Kami hendak bertemu dengan beliau keempat-empatnya, yakni keempat-empat imam mazhab. Menyuruh kami meneruskan perjalanan ke atas, ke hulu agama, kepada Alkitab dan Sunnah, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh orang yang terdekat dengannya, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal tak kala kami masih di muara-muara, banyak benar yang menghalangi. Datang Syekh Fulan dan sudah jauh di bawah mutaakhirin ke belakang, bahkan mutaakhirin, yakni lagi belakang, melarang keras, jangan pergi ke hulu, yakni jangan pergi ke ulama mazhab, jangan, haram, padahal kami tidak mahu dihalangi lagi. Kami dituduh sesat. Maka dituduhlah kami sesat. Siapa kita yang sesat? Hamka nak cerita bagaimana halangan ulama-ulama ketika itu daripada mereka untuk pergi merujuk ke empat-empat mazhab. Awaknya jangan merujuk pada kitab asal, rujuk pada ulama kata aja. Dan itu adalah isu yang dibangkitkan oleh Hamka ketika itu. Dan Hamka kata pada muka surat 14, dan saya nak habis ni. Alhasil bagi kami, ijtihad itu bukan digalakkan. Alhasil bagi kami, ijtihad itu harus digalakkan. Dan bagi kami kaum muda, taklid dijadikan tiang agama. Dan kalau kami bantah taklid, dikatakan kami merosak agama. Kadang-kadang dituduh kaum muda tidak hormat pada guru. Lantaran itu dikatakan pula merosakkan tiang-tiang agama. Yang sebenarnya kami hormat kepada guru dan hormat kepada ibu bapa. Sebagaimana saudara-saudara muslimin yang lain, kedudukan guru sama dengan kedudukan ibu bapa. Wajib dihormati dan dimuliakan. Tetapi kalau guru itu silap jalannya, maka sebagai tanda kami hormat ialah kami tegur. Dan jika dibawa dengan sengaja atau dengan tidak dengan sengaja kepada yang salah, kami tidak akan menurut. Kemudian antara isu yang ditimbulkan pada zaman Hamka ialah isu tidak hormat kepada geng Habib, geng Habaib, Ahlul Bait. Ni kita lihat isu ni berulang tak? Berulang tak? Berulang. History repeats itself, kata Winston Churchill. Sejarah itu mengulangi dirinya sebab masa dia berlaku kali pertama kita tak ambil perhatian. Tengok Hamka katanya, tegas menurut fatwa Ibnu Arabi ini, kalau bangsa Said dan Habib mengambil harta-harta kita, hendaklah redha, hendaklah serahkan, hendaklah sabar. Kalau diganggu diri kita, ditampar, dipukul, hendaklah redha, hendaklah menyerah, hendaklah sabar. Sebab beliau cucu Nabi dan kita
cucu Nabi kita, dan kalau diganggu kehormatan kita sehingga kita jadi malu, hendaklah redha, hendaklah menyerah, hendaklah sabar. Kalau diganggu anak isteri kita dan kaum keluarga kita, hendaklah terima dan redha dan menyerah dan sabar. Maka perkataan Ibn Arabi ini ditanam kepada orang awam, padahal sangat membawa hina setengah manusia di hadapan yang setengahnya, sehingga lebih hina mereka daripada budak yang telah 10 kali dijual dan 10 kali berganti tuan. Walaupun harta atau dirinya, bahkan walaupun anak gadisnya diganggu oleh ahli bait zuriat Rasulullah, dia menyerah saja dan wajib memandang itu semua nikmat sesudah iktisad dan hidupnya dijajah oleh British dan Belanda dan Cina, maka jiwanya pula dijadikan sebagai budak jajahan kepada kaum Said. Dia keras sikitlah isu ni masa tu. Tapi kadang-kadang gulu ini berlaku. Sekarang di Malaysia ada masalah yang sama. Ada satu orang mendakwa dia keturunan Nabi. Di negaranya Morocco tak dikenali. Di Malaysia, hatta di petani dibawa kata-kata, diberikan pohon yang luar biasa. Padahal banyak je Said kat Malaysia ni. Perlis ini gerajanya Said, Jamalul Lail, keturunan Nabi. Dia tak mau, dia mau Said yang import. Katanya daripada Perancis, saya tak tahulah. Tapi orang di Morocco tak kenal. Tapi oleh kerana dia pakai serban, dia pakai ni, pakai elok, dikatakan dia keturunan Said. Profesor mana, universiti mana pun percaya pula. Maka habislah segala harta-harta orang dan apa saja yang dilakukan diterima. Hamka hadapi isu yang sama tentang isu keluarga Said. Saya nak, yang akhir saya nak sebut tentang Hamka dan Perlis. Ringkas saja, masa saya tak banyak. Hamka dia membela tokoh-tokoh pembaharuan hatta di Melaya. Antaranya dalam bukunya Dari Hati ke Hati disebut pada tahun 1957 Haji Abu Bakar Asy'ari dari Perlis mengeluarkan sebuah buku berjudul Ibadat Rasulullah. Pun dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru bagi kaum taklid, tetapi soal biasa bagi orang yang berpandangan luas. Dari Johor jugalah keluar larangan membaca dan mengedar buku tersebut. Maksudnya bukan Syari keluar di sini, Johor larang di sana. Hamka ni dia ada sejarah sikit dengan Johor. Jadi ketika Muhammadiyah nak cuba di Johor tu, dia belum baca buku Hamka. Yalah, Hamka bukan pengasas Muhammadiyah, tapi Hamka intimak dengan Muhammadiyah, bersama dengan Muhammadiyah, kerana ada sikit ideanya sama. Dalam buku Teguran Suci dan Jujur, ni Abu Bakar Asy'ari ini dia untuk orang Indonesia yang teman-teman di Indonesia, dulu dia merupakan khatib dan imam Masjid Alwi. Khatib dan imam Masjid Alwi. Kata Hamka, di Melaya timbul pula al-ustaz yang dinamakan kaum muda. Itu berusaha menuang ilmu yang ada padanya, bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit Malaya. Seumpama Al-Ustaz Al-Fadil Abu Bakar Asy'ari, Al-Ustaz Al-Fadil Mustafa Abdul Rahman, di Pulau Pinang, Mustafa Abdul Rahman di Pulau Pinang, dan lain-lain. Ini semua adalah hubungan yang lama yang membabitkan Muhammadiyah secara langsung ataupun tidak langsung idea kepada golongan reform. Saya tahu Hamka ada sisi yang lain juga. Sesi sebahagian orang membaca tafsir Al-Azhar. Sebab tu kenapa penting? Kenapa bila orang baca tafsir Al-Azhar, ada sindiran-sindiran Hamka yang mereka tak faham kerana mereka tidak hidup dalam pemikiran reform. Lalu mereka tak faham kenapa Hamka menyinggung isu itu. Kerana Hamka sedang membetulkan apa yang ada. Cuma akhir sebelum saya diberi tugasan untuk melancarkan ini, saya nak sebut sedikit pada teman-teman Muhammadiyah. Saya harap tidak terasa hati, tapi saya ingin menyebut Muhammadiyah satu organisasi yang besar dan sangat berpengaruh, dan sukar untuk dicari organisasi sepertinya di dalam sejarah umat di sudut keupayaan ekonomi, keupayaan pendidikan yang telah dicapai sehingga hari ini. Jasa Kiai Ahmad Dahlan tentu lebih besar daripada apa yang Hamka lakukan di sudut mewujudkan organisasi yang berpengaruh itu. Cumanya dalam tempoh yang panjang apa yang dibawa oleh Muhammad Dahlan, dan
apa yang disebut oleh Hamka ini adalah inti kepada perjuangan itu. Apa yang kita bimbang, apabila organisasi itu terlalu panjang tempohnya, dia macam terlupa kenapa ia dilahirkan. Mungkin secara sejarahnya mereka mengingati, tapi akhirnya semangat reform itu mula berkurangan. Lalu mereka hidup dengan tidak berdaya saing lagi untuk dengan hal-hal yang lain. Kekuatan gerakan reform ialah keupayaan dan keberanian untuk melakukan reform. Dan reform itu sebahagian yang menjadi hasrat reformis pada zaman Kiai Ahmad Dahlan, pada zaman Hamka dan seterusnya, sudah pun terjadi sekarang ini. Sebagai contohnya, Islam berkemajuan yang disebut oleh Muhammadiyah sesuatu yang bagus. Tapi hampir tidak ada umat yang menolak kemajuan hari ini. Dan semua umat hampir membantah siapa yang menyatakan Islam menyebabkan tidak maju ke hadapan. Semua umat percaya Islam yang benar membawa kita ke hadapan. Tapi reform itu mesti terus dibuat supaya apa yang dilakukan, reform yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan diteruskan kepada asas-asas yang penting itu dan kemudian dilihat kepada medan-medan baru yang perlu dilakukan perubahan ataupun pembaharuan. Dan bersedia untuk take the challenge, cabaran yang ada. Karena kalau kita mau melakukan reform tanpa mau menghadapi cabaran, kita bermimpi bukan di siang hari. Saya tak tahu, mungkin ia adalah satu hal yang tidak wujud sama sekali. Pada hari, saya sebut dalam media sosial saya, pada hari langgar Kiai Ahmad Dahlan dibakar, siapa sangka gerakannya akan sampai begitu besar. Kemudian, pada hari ia hampir kecewa dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Kauman, siapa sangka akhirnya Muhammadiyah telah pergi kepada setiap pelosok di Indonesia dan juga sampai ke Nusantara, dan tulisan tokoh-tokohnya mempengaruhi banyak ilmuwan di serata tempat. Maka meneruskan hasrat reform itu perlu. Jika tidak, dia sukar untuk terus sustain, berkesinambungan. Lama-lama dia akan menjadi begitu pasif dan akan mula sunyi, tidak dipandang lagi. Itu sangat, saya rasa itu sisi pandang untuk sama-sama kembali membangkitkan reform itu dan melihat majal atau ruang untuk reform. Yang kedua ialah kita lihat sosok Kiai Ahmad Dahlan, sosok Hamka dan seumpamanya, hatta Agus Salim dan seumpamanya yang dalam yang lain. Sosok ini mempunyai gabungan dua hal. Gabungan ketokohan ilmu dan gabungan keupayaan untuk membicarakan isu-isu masyarakat dan melihat daripada perspektif yang lebih berkemajuan tentang masyarakat. Kita perlu kiai yang moderate, dalam arti kata bukan membelakangkan Islam tapi maksud wasatiyah, tapi mempunyai pemikiran yang berkemajuan. Maka ormas seperti Muhammadiyah perlu melahirkan juga tokoh-tokoh seperti Hamka, kalaupun tidak seperti Hamka, seperti itu. Di samping tokoh-tokoh akademik ini yang ada sangat bagus, tetapi mesti ada tokoh ilmuwan yang menjadi rujukan umat di dalam agama. Karena reform ini adalah reform agama. Jika tidak ada, dia akan menjadi seperti organisasi yang lain. Dia mungkin umat bermanfaat daripadanya, tapi ia tidak menjadi rujukan umat apabila mereka ada perbezaan atau perselisihan. Mengkiaikan sebahagian tokoh Muhammadiyah. Betul ke istilah saya ini? Melahirkan kiai-kiai yang berupaya seperti Hamka ataupun sepertinya ialah sesuatu projek yang besar yang diperlukan untuk Muhammadiyah di Indonesia. Itu pandangan kerdil saya. Kalau tidak, saya lihat macam tanpa bukan isu perbezaan tokoh-tokoh di NU, walaupun mereka pada
dulunya namanya aliran kaum tua, tapi melahirkan kiai-kiai muda. Muhammadiyah walaupun kaum muda, tapi saya rasa dia perlu juga untuk melahirkan. Dia lebih perlu melahirkan kiai-kiai yang muda, yang lebih progresif, ilmuwan, berkeupayaan, menguasai bahasa Indonesia, berupaya berbicara dalam bahasa Barat dan seumpamanya. Ini sangat penting. Mudah-mudahan ini sisi pandang saya. Saya mohon maaf jika tidak tepat, terutama di hadapan Buya Afif yang merupakan putra kepada Buya Hamka. Ini adalah sisi pandang saya sebagai seorang pembaca. Adakah saya kena bacakan pelancaran ini kah? Saya mohon maaf kepada teman-teman khususnya daripada Indonesia jika ada tersalah di dalam pandangan yang diberikan. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bagi memperingati sumbangan besar Profesor Dr. Hamka dalam kesarjanaan dan keilmuan, saya dengan ini melancarkan penubuhan kerusi Profesor Hamka dalam bidang sains teknologi di Universiti Muhammadiyah Malaysia. Kursi ini dibiayai oleh Datuk Muhammad Razali bin Muhammad Yusof dari Nusatek Sdn Bhd bernilai 1.2 juta. Terima kasih. Sekian, Ustaz.